Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Tuan-tuan dan puan rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita bertemu lagi pada pagi ini untuk kita menyambung kajian surah Ad-Duha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Kita dah bincang awal wadduha, demi waktu duha, wal laili idza saja, dan demi waktu malam apabila ia telah hening. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, dan Tuhanmu tidak pernah meninggalkan kamu wahai Muhammad. Wa ma qala, dan Tuhan kamu tak pernah benci kamu. Walal akhiratu, dan ketahuilah sesungguhnya akhirat itu khairul laka, lebih baik bagi kamu, minal ula, daripada dunia ini. Wala saufa, dan pasti akan yu'tika rabbuk, Tuhanmu akan memberikan kamu, iaitu kebaikan di dunia dan akhirat terutama sekali. Fatarda, lalu kamu merasa gembira, kamu rasa redha dengan pemberian Allah Ta'ala tersebut. Hari ini kita masuk yang ke-6 pula. Alam yajidka yatiman fa'ahwa. Alam yajidka yatiman fa'ahwa. Tak ada alam yajidka, yatiman fa'awa. Alam yajidka yatiman fa'awa. Okey, alam datang daripada dua perkataan, dua huruf. Adakah, lam, tidak. Jadi bila gabung alam ni, bila digabung dia akan jadi bukankah tidak. Bukankah, bukankah tidak. Bukankah alam tu, tu adakah, lam tu tidak. Tapi bila gabung alam maksudnya bukankah, tidakkah. Okey, alam yajidka
yajidu asalnya yajidu. Yajidu ni maksudnya dia mendapati. Kamu. Dan dia dalam konteks ayat ni, siapa dia? Dia dekat sini ialah Allah. Yatiman, yatiman dalam keadaan yatim. Yatim sama macam bahasa Melayu juga, yatim. Cuma bila jadi yatiman tu maksudnya keadaan dia yatim. Fa'awa, fa tu maka, awa dia mengambil kamu, menjaga kamu. Dia itu sekali lagi siapa? Allah. Jadi maksud ayat ni, nak salin dulu, okay? Jadi ayat ni nak kata, wahai Muhammad, bukankah Allah tu dulu mendapati kamu yatim? Mendapati sini bukan maksudnya asalnya Allah Ta'ala tak tahu kemudian baru Allah Ta'ala jumpa Nabi, tidak. Maksudnya Allah Ta'ala dah tahu, Allah Ta'ala yang tulis qada dan qadar Nabi SAW. Tapi ayat ni seolah-olah nak ingatkan Nabi SAW, wahai Muhammad, jangan kamu sedih dengan tuduhan orang musyrikin. Kita ingat surat Duha ni turun sebab apa? Ingat lagi tak? Sebab apa Nabi sedih? Sebab orang musyrikin kata Allah Ta'ala ni tinggalkan Nabi SAW. Kenapa orang musyrikin kata Allah Ta'ala tinggalkan Nabi? Sebab ada terputusnya wahyu sebentar. Sebagai ulama kata 6 bulan, sebagai ulama kata setahun. Jadi bila terputus wahyu, tidak ada wahyu yang baru, orang musyrik kata, Muhammad punya Tuhan dah marah kat dia, dah biarkan dia, dah abaikan dia, dah tak nak sokong dia lagi dah. Itu menunjukkan ajaran kita ni betul. Kata orang musyrikin. Maka Allah Ta'ala turunkan, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Mana ada Tuhan kamu tinggalkan engkau wahai Muhammad? Mana ada Tuhan kamu marah engkau? Bahkan akan bagi lagi banyak nanti akhirat kelak. Lalu Allah Ta'ala ingatkan kepada Nabi SAW. Allah Ta'ala kata, alam yajidka, bukankah wahai Muhammad engkau dulu anak yatim? Maka akulah yang telah jaga engkau daripada yatim sampai ke dewasa. Siapa yang belajar sirah mesti pernah lalu kisah Nabi SAW lahir, kan? Saya rasa hampir semua kita tahu bahawa Nabi SAW lahir sebagai seorang anak yatim. Yatim dengan maksud yang sahihnya ialah orang yang tidak ada bapa. Itu yatim. Kerana dalam syariat Islam, bapa tu yang menanggung anak. Bapa tu yang menanggung anak.
Sebab tu Allah Ta'ala kata apa? La tudara walidatun biwaladiha wala mauludun lahu biwaladihi. Janganlah diberat-beratkan kepada si ayah ini untuk memberikan nafkah yang lebih-lebih pula yang tak sepatutnya. Kadang-kadang orang ni dia tuntut nafkah lebih. Patutnya dah cukup lah tu, tapi suami dia tak bagi duit raya contohnya lah kan. Padahal nafkah dah bagi dah, pakaian dah bagi, makan, minum, tapi tak cukup. Itu juga Allah Ta'ala kata la tudara walidatun biwaladiha mauludun lahu biwaladihi. Maksudnya apa? Maksudnya jangan berat. Sebab apa? Asalnya dalam syarak yang bagi makan kepada anak ialah ayah. Lepas tu Nabi kata kafa bil mar'i athiman ay yudayyi'a man yaqutuh. Kita buka hadis ni. Cukuplah seseorang itu menjadi berdosa bila dia tak bagi makan orang yang sepatut dia bagi. Man yaqutuh. Yaqutuh. Yaqutuhu. Hadis riwayat Musnad Ahmad telah menceritakan kepada kami, maksudnya ini Imam Ahmad punya kitab dalam Musnad dia, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Abu Ishaq, aku dengar Wahab bin Jabir berkata, sesungguhnya pelayan khadam Abdullah bin Amr sahabat Nabi Al-As telah berkata kepadanya, sesungguhnya aku ingin menghabiskan bulan ini di sisi Baitul Maqdis. Nampak tak? Abdullah bin Amr ni dia ada khadam. Khadam dia tengok Baitul Maqdis, dia nak beribadah kat Baitul Maqdis. Dia kata jadi bulan ni aku nak duduk sebulan kat Baitul Maqdis. Dengar ni, dengan orang yang suka tinggalkan anak, kalau-kalau nak beribadah, kadang dia abaikan nafkah. Kalau-kalau nak dakwah 3 bulan, 40 hari, 4 bulan apa semua, tapi rupanya dia abaikan nafkah. Bini dia lah yang kerja. Lepas tu dia bagi alasan Khadijah. Itu bukan. Dia bagi alasan Khadijah. Nabi SAW dia bagi nafkah kepada keluarga dia. Maka Abdullah bin Amr berkata kepadanya, apakah engkau telah meninggalkan makanan buat keluargamu di bulan ini? Kau sebulan kau nak beribadah kat Baitul Maqdis ni, kau nak bagi apa ke anak bini kau? Itu ayat kasar dia lah, kan? Ayat orang taman desa ni, kan? Tidak, jawabnya Allah berkata, kalau begitu pulanglah ke keluargamu, tinggalkanlah buat mereka sesuatu yang bisa mereka makan. Kerana sesungguhnya, maksudnya kau nak beribadah sebulan, siap-siaplah makan. Maksudnya nak dakwah setahun pun lah dakwah, tapi siapkan makanan. Lepas tu Nabi SAW dalam hadis Nabi doa, Allahumma ja'alna rizqa, ya Allah, aku jadikanlah rezeki keluarga Muhammad itu qutus sanah, cukup setahun terus. Nabi pernah doa rezeki cukup untuk setahun terus, qutus sanah. Kenapa? Kerana aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, cukuplah seseorang itu menjadi pendosa jika dia menyia-nyiakan orang yang harus diberi makan olehnya. Tuan-tuan tahu tak sedekah yang paling afdal sedekah apa, tuan-tuan? Nabi kata afdalus sadaqah, sebaik-baik sedekah itu ialah kamu suapkan makanan ke isterimu. Bukan maksudnya kita kena suap lah, tapi maksudnya makanan yang diberikan kepada keluarga, kemudian sekian dan sekian dan sekian dan sekian. Jadi kita patah balik, kenapa keluar bab ni? Sebab nak kata bahawa yatim tu asal ni ialah orang yang tak ada apa dia? Tak ada bapa. Sebab bapa lah yang bagi makan. Lepas tu Nabi SAW lahir je dah tak ada ayah. Semua tahu ayah baginda Nabi SAW meninggal dekat Madinah. Kemudian
Sampai umur 6 tahun, siapa pula meninggal? Ibu baginda sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ibu dia meninggal? Sebab masa pergi Madinah, on the way balik nak ziarah kubur ayah dia, nak ziarah keluarga sebelah ayah. Nak ziarah keluarga sebelah ayah. Sebab Abdul Muttalib ni dia kahwin dengan Bani Najjar. Bani Najjar tu berduduk dekat Madinah. Betul kat mana? Kat Madinah tu, betul kat depan Masjid Nabawi sebelah kanan. Saya pernah ziarah dulu, saya bawa tu, saya tunjukkan ni kepukan Bani Najjar. Sampai Nabi itu keluarga Nabi. Waktu Nabi SAW bila sampai ke Madinah, mula-mula Bani Najjar yang sambut Nabi. Bani Najjar ni orang sebelah bapa Nabi, atuk Nabi, keluarga dia. Jadi Aminah nak pergi ziarah, tapi masa tu Madinah ni ialah satu bandar yang terkenal. Nama Madinah lama apa tuan-tuan? Yathrib. Apa maksud Yathrib? Sakit. Sebab dulu Madinah yang terkenal, masuk Madinahnya sakit, masuk Madinahnya sakit. Sampai ada orang bunuh diri tak tahan. Satu Madinah dia tak berapa nak ramai orang. Akhirnya Nabi doakan, ya Allah Tuhanku, berkatilah Madinah sebagaimana engkau berkati Makkah, dan pindahkanlah sakit-sakitnya ini kepada hujun, satu negeri yang kosong. Jadi kita pindahkan pesakit dekat sana. Akhirnya lepas tu Madinah jadi tempat yang paling sihat sekali. Ala kulli hal, Nabi Aminah nak pergi ziarah keluarga dia, on the way balik singgah di Abwa, sakit, meninggal. Lepas tu siapa yang jaga Nabi? Atuk Nabi SAW, Abdul Muttalib. Masa itulah Abdul Muttalib ni dipanggil Nabi SAW dengan panggilan anak. Abdul Muttalib ni ada ramai cucu, ada ramai anak. Yalah, ayah Nabi Abdullah itu anak yang ke-10. Kan? Jadi dah ada cucu banyak-banyak, dah ramai dah cucu atas tu. Semua cucu tak boleh duduk dekat singgah sananya, macam kursi khas ni Abdul Muttalib, kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayangnya betul Abdul Muttalib. Waktu Nabi SAW bila nak ingatkan orang Quraisy, dia kata, ana ibnul Abdul Muttalib, ana nabiyyun la kadhib. Kamu ingat wahai orang Quraisy, aku ni cucu Abdul Muttalib, dan aku ni bukan Nabi yang menipu. Ana ibnul Abdul wala kadhib, aku tak tipu. Meninggal pula atuk dia umur 8 tahun. Sampai 8 tahun, siapa jaga dia? Abu Talib. Abu Talib beza dengan Abu Talib. Abu Talib miskin. Abu Talib miskin, tetapi Abu Talib mempunyai kedudukan yang istimewa di kalangan orang Quraisy. Jadi dipeliharalah Nabi, nampak tak? Dan mendapat sebaik-baik pendidikan. Dan bahkan Nabi masa duduk dengan Abdul Muttalib, Nabi kata, kuntu ar'al ghanam ala qararid. Kata Nabi SAW, aku dulu pernah jaga kambing dengan upah yang sangat sedikit, ala qararid. Masa-masa kesiannya, miskinnya Nabi SAW. Betul Allah Ta'ala kata, wahai Muhammad, alam yajidka yatiman fa'awa. Wahai Muhammad, jangan kamu rasa kamu ni diabaikan oleh Allah. Kamu dulu lagi teruk macam sekarang, anak yatim. Kalaulah bukan kerana aku yang jaga kamu, yang pindahkan kamu dari penjaga yang terbaik, maka kamu tak jadi macam ni wahai Muhammad. Seolah-olahnya Allah Ta'ala bagi tahu macam tu lah. Jangan sedih wahai Muhammad. Dalam ayat ini ada beberapa pengajaran kepada kita. Antaranya ialah apa dia? Yang paling mudah sekali ialah galakkan menjaga anak yatim. Tidak ada agama yang memberikan perhatian kepada anak yatim, yang menurunkan ayat khas
supaya jaga anak yatim seperti agama Islam. Bahkan menjaga anak yatim termasuk daripada 10 orang yang ada 10 orang yang ada hak pada kamu, pada kita. Maksudnya kita ni wajib menjaga dia 10 orang. Dipanggil ayat hukukul asyarah, ayat hak orang yang 10. Boleh dengar tak tu ayat tu? Mari kita buka ayat tu. Dipanggil ayat hukukul asyarah, 10 orang yang kita ni kena jaga hak dia. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Tusyriku bihi syai'an. Surah An-Nisa ayat 36. Muka surat 84. Muka surat 84. Tuan-tuan tulis tu ayat 36. Ayat ni digelar oleh para ulama, disebut oleh para ulama sebagai hukukul asyarah, hak 10 orang. Ada 10 orang, dia ada hak yang wajib kita sempurnakan haknya. Kalau tidak kita dosa. Apa dia yang pertama? Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah, janganlah engkau syirikkannya dengan sesiapa pun. Ini hak siapa? Ini nombor 1, hak Allah. Apa hak Allah? Beribadah padanya dan tak buat syirik. Jangan buat syirik besar, jangan buat syirik kecil. Sebab itulah Nabi pernah satu kali Muaz bin Jabal naik keldai dengan Nabi. Kita buka lah hadis tu. Kita buka hadis tu supaya semua boleh nak baca hadis sama-sama. Haqqul ibad. Fayattakibu. Ini hadisnya, Masya Allah, Masya Allah. Hadis sahih Al-Bukhari. Telah bercerita kepadaku Ishaq bin Ibrahim, Bukhari, telah mendengar Yahya bin Adam telah bercerita kepada kami Abul Ahwas dari Abu Ishaq As-Sabi'i dari Amr bin Maimun dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, aku pernah membonceng di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keldai yang diberi nama Uqair. Lalu Nabi kata, wahai Mu'adz, kamu tahu tak apa hak Allah ke atas hamba-Nya dan apa pula hak hamba ke atas Allah? Mu'adz kata, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Beliau bersabda, sesungguhnya hak Allah atas para hamba-Nya adalah mereka beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini hak Allah. Ini hak Allah yang paling besar. Itu orang tanya, kenapa orang yang baik tapi kafir, syirik, masuk neraka walaupun dia baik? Apa jawapan dia? Sebab dia tak bagi hak Allah. Dia tak berikan hak Allah yang paling besar sekali, iaitu hak untuk tidak disyirikkan dan disembah melainkan dia sahaja. Allahu Akbar. Dengan tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada isteri lelaki, saya tanya lelaki sekarang, tuan-tuan ada isteri yang cantik, molek, manis, pandai masak, pandai apa semua, balik rumah je dia urut kita apa semua, nak apa semua spa boleh dia buat. Tapi
dia tidur dengan lelaki lain. Tuan marah ke tak marah? Mestilah marah, mengamuk lah. Dia boleh tak bagi alasan, tapi saya kan baik bang, saya pernah ke langgar cakap abang, saya pernah ke tak masak untuk abang, abang nak urut saya urut abang, abang nak masak apa semua saya buatkan. Kenapa abang nak marah? Bukankah saya baik? Apa jawapan kita? Sebab dia telah melanggar hak utama seorang suami, iaitu tidak tidak setia pada suaminya. Itu dengan Allah Ta'ala. Hak Allah yang paling besar sekali ialah tauhid, beribadah kepada Allah, tidak syirikkannya. Betul-betul kena mengaji apakah dia perkara yang boleh menjatuhkan kita kepada syirik, tuan-tuan. Ada 65 bab. Tolak 65 bab, tolak muqaddimah apa semua yang saya bawa balik Jakarta, kami mengaji kitab tu lah, Kitab Tauhid. Ada 67 bab berkenaan dengan masalah tauhid. Tolak muqaddimah 5 bab, tolak penutup 2 bab, ada 59 bab macam mana orang boleh jatuh syirik. Ada 59 bab macam mana orang boleh jatuh syirik, tuan-tuan. Allahu musta'an. Sebab ada syirik besar atau syirik kecil, sebab ada syirik dalam perbuatan atau syirik dalam ucapan, sama ada syirik dalam zahir atau syirik secara batin, sama ada syirik yang zahir atau syirik yang tersembunyi. Lepas tu takutilah syirik, lebih takut daripada kita takut mati. Kerana mati kita ada kehidupan yang lain lepas kematian, tapi syirik kalau ada takkan selamat selama-lamanya di akhirat kelak. Allahu Akbar. Nabi kata dalam hadis sahih, "Lau ataitani bi kurabil ardi minal khataya." Saya bawakan hadis tu. Kita habiskan dulu. Lalu apakah dia hak hamba pula ke atas hambanya? Iaitu hak hamba ke atas Allah adalah tidak akan disiksa selama dia tidak menyekutukannya dengan satu apa. Maksudnya saya kita tak syirikkan Allah, Allah Ta'ala takkan azab kita. Lalu Muaz berkata, "Wahai Rasulullah, apakah boleh aku menyampaikan berita gembira ini kepada manusia?" Beliau menjawab, "Jangan kamu beritahukan kepada mereka, nanti mereka akan berpasrah sahaja." Maksudnya kalau tahu tak buat syirik ni tak masuk neraka, nanti takut orang yang jahil, dia tak sembahyang, tak puasa, tak zakat. Sebab apa? Alasannya janji tak buat syirik. Sedangkan dia kena beribadah kepada Allah. Okey, itu hak yang pertama, tuan-tuan. Sama balik. Yang kedua, wabil walidaini ihsana. Orang kedua yang ada hak, itu ibu bapa. Dan ini banyak kali kita dengar kuliah-kuliah ustaz kita berkenaan dengan masalah menjaga ibu bapa. Ada banyak ayat dalam Al-Quran lepas Allah Ta'ala sebut jaga hak Allah, lepas tu jaga hak mak ayah. Banyak ayat saya boleh bawa, kita boleh bawakan banyak ayat. Dalam surah Al-An'am ada, dalam surah Al-Ma'idah ada, dalam surah Luqman ada. Banyak sekali ayat. Kenapa Allah Ta'ala selalu sebut tauhid, lepas tu mak ayah? Sebab di sana ada sisi-sisi yang di mana Allah Ta'ala, ibu bapa ni macam Allah dari segi ibu bapa. Allah Ta'ala ciptakan kita, ibu lahirkan kita. Allah bagi rezeki kita, ibu bagi kita minum susu. Allah jaga kita, mak ayah jaga kita. Sebab itulah sisi persamaan ini, walaupun Allah lebih agung penjagaannya dan penciptaannya, tapi padanya ada persamaan. Iaitu Allah Ta'ala selalu sebut lepas tauhid jaga mak ayah. Betul lah kata guru-guru saya dulu, Syekh kata dulu, ahli tauhid, orang yang mentauhidkan Allah Ta'ala ialah orang yang paling buat baik kepada mak dia. Orang mentauhidkan Allah ialah orang yang paling buat baik kepada mak dia. Bahkan dan satu hadis Nabi SAW daripada Ibn Abbas, tidak ada satu amalan yang paling menghapuskan dosa dan paling menaikkan darjat daripada bercakap lemah lembut kepada ibu bapa dan bagi makan kepadanya. Nabi kata
law alanta lahal kalama wa at'amtaha at-ta'ama yudkhilukal jannah. Kita buka hadis tu. Law alanta lahal kalam. Saya tahu dia kata dalam ni, law alanta lahal kalam. Tak ada. Dia dalam kitab lain. Tak ada dalam kitab ni. Tak ada. Ini dalam kitab lain. Dalam kitab, tak ada dalam kitab yang saya baca. Di satu hari ada seorang lelaki ni, dia buat dosa, lalu dia nak taubat. Lelaki ni dia dah bunuh seorang perempuan. Besar tak dosa? Besar. Dalam hadis sebut, ya Rasulullah, dia kata, wahai Ibn Abbas, bukan, dia jumpa Ibn Abbas, wahai Ibn Abbas, aku ni dulu aku minat seorang perempuan, aku masuk minang, dia tolak pinangan aku, lalu ada lelaki lain masuk minang, dia terima pinangannya. Jadi aku marah betul, lalu aku telah bunuh perempuan. Allahu Akbar. Dan dia nak taubat, dia rasa menyesal, dia nak taubat. Dia jumpa Ibn Abbas, kata, apa yang aku nak buat? Ibn Abbas kata, ibu kau masih hidup? Ibu kau masih hidup? Dia kata, ibu aku dah meninggal, yang ada ayah saja. Kalau begitu bertaubatlah kepada Allah Ta'ala, kerana sesungguhnya tidak ada yang menghalang seseorang daripada taubat kepada Allah. Dia pun balik lelaki tu. Khadam Ibn Abbas ditanya, wahai guru, wahai Ibn Abbas, kenapa tadi masa orang tu tanya berkenaan dengan taubat, kamu tanya balik pada dia, ibu ada lagi tak? Kata Ibn Abbas, kerana pada pandanganku tidak ada satu amal yang paling menghapuskan dosa, dan menaikkan derajat seseorang daripada buat baik kepada mak ni. Allahu Akbar. Tu hadis. Banyak orang sibuk nak tolong sana, tolong masjid lah, tolong mana lah, NGO sana, Palestin apa semua, mak dia kita jaga. Dan jaga mak ni dua benda, tiga benda. Tiap hari tanya khabar dia. Ini berdasarkan hadis Abu Hurairah. Abu Hurairah tiap hari dia lalu mak dia kata, Assalamualaikum ya bunai. Dia kata, ya ammata, salam ke atas kamu wahai ibuku yang telah menjagaku dengan baik dan telah bagi makan kepadaku dengan baik. Moga Allah Ta'ala merahmatimu wahai ibu. Allahu Akbar. Nah, ibu dia jawab, Waalaikumsalam wahai anakku yang telah menjagaku dengan baik, dan sekian-sekian. Dia puji balik. Awal kita tiap hari satu. Yang kedua, alantalahal kalam, cakap lembut. Macam mana dia maki ke, bila kita tonton kita tahu dah kan, kadang-kadang dia ada perangai kan. Dia cakap benda tak sepatutnya, kadang-kadang very direct kan. Apa lelaki kau ni hitam sangat, dia cakap macam tu kan. Tua biasalah. Apa buruk benar kau ni kan. Dia cakap tak apa kan, dia cakap apa anak kau ni bodoh tak makan sambal. Ada orang tua dengan tu, dia makan sayur. Apa anak kau ni bodoh benar tak makan sayur. Kita kalau ikutkan kecil hati lah, tapi jangan kecil hati. Alantalahal kalam. Yang ketiga, at'amtahat ta'am, bagi makan.
Dia cari, kena usahakan, bawa buah ke, bawa apa ke, bagi makan ke, apa ke. Nak pula sebab apa? Kenapa makan special? Kenapa disebut dalam hadis bagi makan pada mak ayah? Sebab semua tahu bila orang makin tua, makan dia makin susah. Bukan kurang tu bagus, senang kita. Makin susah. Pergilah restoran paling mahal, boleh apa semua ni, bagi tak makan dia. Kalau ikut tension kita dah pergi jauh-jauh di mana, tak kita apa, tak boleh makan, tak apa, kita try makanan lain pula. Kan, bawa ke restoran steak apa semua, harga makanan RM40, kita nak bagi dia yang terbaik, dia tak nak makan, tak sedap dia kata. Tak apa, barakallahu fik. Mak nak makan ikan singgang, pergi kedai singgang pula, bawa kedai singgang, tak sedap singgang, tak apa, mak kita cuba yang lain pula. Sebab apa? Ini berdasarkan satu hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Hadis Ibnu Umar, masa tu Ibnu Umar dah sakit. Ketika dah tua dia dah sakit, dia nak makan anggur. Ketika musim tidak ada anggur dekat negara Arab. Kalau Malaysia senang, pergi je pasar raya, jumpalah anggur. Zaman tu bukan macam sekarang. Anak dia punyalah cari anggur satu bandar Madinah. Keluar bandar Madinah lagi cari anggur. Keluar lagi sampai dah hampir ke jarak musafir sebab nak cari anggur untuk Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Sampai kat rumah, dapat buah anggur pada Abdullah bin Umar, ada orang miskin ketuk, "Assalamualaikum, kami tak ada makan." Abdullah bin Umar ambil, "Kamu bagi anggur ni pada orang?" Anak dia kata, "Ya, wahai ayahku, kami dah penat jalan ni. Yalah, jalan jauh ni nak cari anggur ni. Kenapa nak bagi ke orang lain pula? Engkau lah makan, wahai ayah." Lalu Ibnu Umar kata apa? "Tidakkah kamu pernah mendengar ayat Allah Ta'ala dalam Al-Quran, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa inna Allah bihi alim." Tak sebut dalam surah Ali Imran, ataupun Ali Imran. Allah kata lan tanalul birra, kamu takkan mendapat kebaikan sebenarnya sehinggalah kamu beri, sedekahkan benda yang paling kamu sayang. Wahai anakku, waktu ini yang paling aku sayang ialah anggur ni. Maka dia pun bagi anggur tu. Masya Allah, tabarakallah. Tapi nak cerita dia apa? Bagi makan. Jadi ini hak kedua. Siapa? Wabil walidaini ihsan. Hak ketiga, wabidhil qurba. Wabidhil qurba, iaitu ahli keluarga terdekat, pakcik, makcik, adik-beradik, saudara mara. Biarlah dia perangai macam mana pun, tapi dia ada hak. Nabi kata, berdosa orang yang sedekah kepada orang yang jauh tapi dia abaikan yang dekat. Yang keempat, wal yatama. Nampak? Yang keempat, wal yatama. Masya Allah. Daripada 10 tu, ya anak yatim turun derajat yang keempat. Masya Allah. Yang kelima, wal masakin, dan orang miskin. Yang keenam, wal jari dzil qurba, jiran daripada keluarga terdekat. Jar, jiran. Dzil qurba, yang ada hubungan. Itu yang keenam. Jadi jiran, kalau kita ada jiran, sebelah kanan jiran ahli keluarga, sebelah kiri jiran biasa, bukan ahli keluarga. Siapa hak lagi besar? Jiran ahli keluarga. Nak pula kalau keliling tu selera, lagilah orang Keboja, kampung isi saya, keliling depan makcik, belakang atuk, belakang ni semua, lagilah hak dia lagi besar. Apa hak jiran? Senangnya, jangan kita sakiti dia. Satu. Yang kedua, kalau makan, masak lebih kuahnya, hadiahkan padanya.
Yang ketiga, jangan dia lapar dan kita kenyang. Itu hak jiran. Yang lain tu hak muslim lah, sakit apa semua tu lain. Tapi jiran khas tiga. Lepas tu ada satu ulama salaf disebut, kalau kamu nak bawa makanan yang lazat-lazat dan berbau harum, aromanya, tapi kalau kamu tak nak bagi jiran kamu, bawa masuklah suruk-suruk. Ini beli durian 20 kilo, letak kulit kat depan, jiran dia miskin, tak boleh beli durian sebanyak itu. Tengok bau je lah, dia punya pangsa dia. Apa salahnya bagi sebiji dua? Betul tak? Tak semua orang kita mampu makan durian. Musangking RM48 sekilo. Tak semua mampu. Dia bagi. Hatta Hindu sekalipun, hatta Hindu ataupun kafir. Berdasarkan hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, satu hari Abdullah bin Umar, orang hadiahkan dia kepala kambing. Alah, kepala kambing ni besar mana dah, sangat tuan, kecil je, besar bontot ni je kepala kambingnya. Orang bagi ke Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar cakap dekat khadam dia, masakkan sedap-sedap, buat lauk je dan bagi hadiah pada jiran kita sebelah kanan kita. Khadam kata, wahai Abdullah bin Umar, bukankah sebelah kanan kita ni Yahudi? Abdullah bin Umar kata, apa masalahnya kalau Yahudi? Dia jiran. Kerana sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, ma zala Jibril yusini bil jari hatta adhunnu sayuwarithu. Sesungguhnya Jibril sentiasa memberi pesan kepadaku menjaga hak jiran, sehingga kata Nabi, aku pernah menyangka bahawa jiran ini termasuk ahli waris yang dapat harta warisan. Punyalah Jibril selalu ingatkan pasal jiran. Allahu Akbar. Kita jiran kadang tak kenal, tak nampak langsung, nak pula duduk kondo lagi tu. Lalu rumah sekarang alhamdulillah. Dah. Jaril kurba wal jaril junub, dan jiran yang sebelah kita. Itu yang keberapa? Yang ketujuh. Yang ke-8, wasahibi bil jamb, dan teman di sebelah kamu. Sekarang ni tuan-tuan, sebelah kanan kiri tuan-tuan sekalian teman. Jangan sakiti dia. Cakap sembang kuat-kuat, ganggu orang sebelah. Saya selalu tegur pelajar saya, jangan tengah belajar, pinjam madam, pinjam, nanti kawan tu hilang fokusnya kepada ustaz. Jadi kamu telah mengganggu dia. Kamu termasuk dalam ayat ni, kamu telah mengganggu jiran kamu. Wasahibil jam. Termasuk dalam bas, termasuk kat restoran, hisap okok, asap kena kat kita. Saya cukup tak boleh tu. Saya rasa pantang betul bila asap okok dalam kedai. Nak pula saya bawa anak kecil, tiba-tiba darah tu naik je, kan? Bakau darah orang Melaka kata. Saya tegur kata, Ji, asap okok, kenapa? Ni anak saya kecil-kecil. Wasahibi bil jam. Tak boleh. Nampak Islam. Lepas tu kata dulu saya pernah bersama dengan satu syekh. Nama syekh ni Dr. Abu Aminah Bilal Philips. Kami sewa satu hotel, masa dia ceramah kat sini. Malam tu saya ziarah bilik dia. Kawan saya ditutup pintu dengan kuat, berlubung. Dia kata, kenapa kamu tutup pintu dengan kuat? Kita ada jiran kiri dan kanan. Kat hotel tu kan, hotel all star. Tutup pintu, tutup pintu pelan-pelan. Jiran kita sedang tidur. Masya Allah. Kalau kita dah pergi hotel, lantak kita lah, hak kita lah. Ini tak jaga jiran. Subhanallah. Orang kata Jepun, orang Jepun respect orang lain. Islam lebih respect orang lain. Wasahibi bil jam. Yang ke-9, wabnis sabil, ibnu sabil, itu orang terputus perjalanan, bekalan dalam perjalanan. Yang ke-10, wama malakat aymanukum, dan
orang hamba-hamba yang kamu di bawah jagaan kamu. 10. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menyukai orang yang sombong lagi bangga-bangga. Maksudnya apa? Jangan kita sombong. Betul Allah Ta'ala sama dengan apa? Alladzina yabkhalun. Siapa yang sombong ni? Alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl. Orang yang kedekut, bakhil. Wa ya'muruna an-nasa bil bukhl, dan dia suruh orang lain jadi bakhil juga. Wa yaktumuna ma atahumullahu min fadlih, dan suka merahsiakan, tak nak bagi ke orang kelebihan-kelebihan yang Allah Ta'ala bagi pada dia. Wa a'tadna lil kafirina adzaban muhina, kami sediakan bagi orang yang kafir itu azab yang pedih. Allahul musta'an. Allahul musta'an. Allahul musta'an. Jadi anak yatim penting kan. Apa ganjaran orang yang jaga anak yatim? Apa ganjaran orang yang jaga anak yatim? Mari kita tengok hadisnya. Nabi kata, ana wa kafilul yatim hataini yaumal qiyamah. Hadis riwayat At-Tirmidzi ni, riwayat Bukhari pun ada, tapi Bukhari dalam bab talak. Saya letakkan ni dalam bab, Imam Tirmidzi letakkan dalam bab menyambung silaturahim. Sunan Tirmidzi telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Imran Abu Qasim Al-Makki Al-Qurashi, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Abu Hazim dari ayahnya dari Sahal bin Sa'ad, sahabat Nabi, nama dia Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, aku dan para pengasuh anak yatim kafil. Kafil ni maksudnya ialah yang jaga anak yatim, bukan sekadar bagi duit. Dia bagi duit tu ada ganjaran, sedekah. Tapi kafil ni khusus jaga. Dia ambil anak yatim, dia bagi sedekah kat rumah anak yatim, itu bagus, ada ganjarannya. Tapi hadis ni khusus bagi orang yang jaga anak yatim. Tak kisahlah sama ada jaga kat rumah ke atau jaga kat pusat anak yatim ke ila akhirih. Nabi kata, aku dan pengasuh anak yatim kafilul yatim akan berada di dalam syurga seperti kedua ini. Nabi buat jari macam ni. Maksudnya apa? Aku dekat akhirat kelak, aku dengan penjaga anak yatim macam ni lah. Maksudnya apa? Dekat. Anak aku hakadha, hakadha. Macam ni. Dan sedekah pada ayat yatim pun ada tak ganjaran? Ya, ada. Bahkan ada ayat khas memuji orang yang sedekah pada anak yatim. Bukan kata sedekah tak bagus, sedekah bagus. Apa ayat Quran? Mari kita tengok ayat Quran. Apa yang keluar sini? Allah Ta'ala sebut, ماذا تنفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين. Surah Al-Baqarah ayat 215, muka surat 33 bawah tu. Surat 33 ayat 215. Apa firman Allah Ta'ala?
yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepada kamu wahai Muhammad, apa yang perlu mereka infakkan. Maksudnya kat mana kita nak infakkan duit kami ini. Dalil bahawa apa dia? Dalil bahawa tuan-tuan nak infak, tanya dulu kepada siapa nak infak, bukan apa yang sedap hati kita nak infak macam mana. Kan setengah orang ni kadang-kadang tak tahu tempat tu bagus ke tak bagus, bermanfaat ke tak manfaat, apa yang dia buat. Ini kan bahawa kita kena perhatikan. Yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepada kamu wahai Muhammad, apa yang nak diinfakkan. Qul ma anfaqtum min khairin, katakanlah apa saja yang kamu nak infakkan dalam kebaikan itu, falil walidain. Nombor satu, infakkan dulu kepada mak ayah. Wal aqrabin, keluarga terdekat. Wal yatama, anak yatim. Wal masakin wa ibnis sabil, orang miskin dan ibnu sabil. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. Dan apa yang kamu lakukan daripada kebaikan, sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha mengetahui. Maksudnya Allah Ta'ala itu dia tahu. Berapa banyak kamu sedekah pun Allah Ta'ala tahu. Barakallahu fiik. Okey, jadi ada tak hadis lain? Baik, barakallahu fikum. Jadi alam yajidka yatiman fa'awa. Masa lagi 3 minit lagi, saya rasa cukuplah dulu tuan-tuan, barakallahu fikum. Jadi insya-Allah kita akan sambung esok ayat yang seterusnya. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhalan fahada. Ayat ni menarik. Bukankah dapati kamu ni dhalan? Dhali sesat. Nanti kita akan bincang apa maksud sesat bagi Nabi SAW dalam ayat ini. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman yanfa'una. Ya Allah ya Tuhanku, manfaatkanlah ilmu yang telah kau ajarkan kepada kami. Berilah kamu ilmu yang bermanfaat. Allahumma la tahrimna ajr. Ya Allah ya Tuhanku, janganlah engkau menghalang kami daripada kebaikanmu di dunia dan di akhirat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah ya Tuhanku, ampunilah dosaku dan dosa kedua bapaku, dan rahmatilah mereka berdua sebagaimana mereka menjaga kami semasa kami kecil. Allahumma inna na'udzubika an nushrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah ya Tuhanku, aku berlindung padamu ya Allah, kami berlindung kepadamu ya Allah daripada kami mensyirikkanmu pada perkara yang kami tidak ketahui. Wa nastaghfiruka lima la na'lamu, dan kami minta ampun ya Allah agar kami melakukan syirik yang tidak kami ketahui. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.